Za'ali ma'an, za'ali. Wah, bunyi Arab sikit lah hari ni. Wah, nak terbang ke Arab dah tak boleh. Dan sekarang ni kapal terbang semua dah memang bercuti. Dan nak cerita juga tentang negara Mesir ni lah. Memang kadang-kadang kita suka cakap tentang Mesir mengenai dengan Fir'aun, tamadun Islam purba, dan bagaimana kita melihatkan zaman-zaman sebelum ini, Mesopotamia lah, potato ke semuanya. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, dan saya juga dapat kabar berita dan terbaru juga di tweet dan juga ramai orang yang menceritakan tentang bagaimana seorang ni yang dia terkandas sebenarnya di Mesir, dan keluarga dia sendiri pun 5 hari sebelum tu dah sampai di Mesir, terpaksa pulang kerana airport lepas tu memang nak kena lockdown dan tak boleh nak pulang. Kalau tak balik memang kena sangkut dekat Mesir lagi lama, kerana mereka berkumpul kat situ nak mengadakan ataupun meraihkan majlis perkahwinan seorang bernama Mazamil ni, ataupun Meng, dikenali di nama Facebook dan pena jadi Instagram Meng Mawansa, dan kemudian terpaksalah bernikah, tetapi majlis tak tahu mungkin kecil-kecilan ke ataupun terpaksa di cancel, postpone, kita tak tahu. Inilah yang ceritanya akibat pandemik COVID-19 yang melanda dunia, dan dia terpaksa menghadapi situasi sebegini. Walaupun pengantin baru, rasanya pengantin yang terpaksa menjarakkan keadaan dia macam mana kan. Kita bersama dengan orang yang lebih tepat kita nak bertanyakan ini, iaitu Meng Mahawangsa. Mazamil, Muhammad, apa khabar? Meng? Apa baik? Ya, orang nampak situasi berbeza Kalau dekat Malaysia dan lain, ni macam pagi-pagi nampak kan? Dengan mata sepet-sepet kan? Pagi Bangun. Pukul apa Meng sana di Mesir? Hampir pukul 9 lah. 9 pagi. Hampir pukul 9. Okey, macam tadi saya dah intro Meng sedikit dengan kita punya penonton di FB Bernama TV ini. Jadi macam mana, apa sebenarnya yang berlaku? Waktu tu memang tak tahu lagi waktu nak buat majlis perkahwinan ke macam mana? Keluarga dah sampai, apa sebenarnya permulaan ceritanya? Okay. Saya memang datang sini awal Mac, memang bersedia untuk datang ke Mesir ni untuk kahwin lah, sebab saya punya isteri orang Mesir, Alexandria. Memang saya datang sini untuk lakukan proses dokumen semua perkahwinan. So tapi alhamdulillah dapat buat kahwin nikah sivil dulu. So itu lebih kurang 9 hari sebelum lah, sebab saya datang awal pun untuk prepare untuk buat tu lah, untuk selesaikan. So masa saya datang di Mesir tu 3 hari bulan Mac kot. 3 hari bulan Mac. Dan kami, saya punya isteri pula daripada Itali, dia kerja kat Itali. Itu tempat saya bertemu dia dekat Itali. Berjumpa di Itali lah. Di Itali tu selepas saya buat tour Balkan tu. Biasanya selepas tour saya akan jalan sikit lah. So hari tu kebetulan saya jalan dekat Itali. Okay, nak cerita pasal Mesir lah. Okay, lepas tu dekat Mesir ni kami memang bersedia untuk nak buat perkahwinan. Memang majlis kami yang dekat Cairo. Asalnya masa tu asalnya 20 hari bulan lah. Memang tak adalah nak cakap majlis besar, tapi memang boleh dikatakan daripada luar negara datang lah, terutamanya keluarga saya dari Malaysia. Lebih 19 orang lah yang datang. Ada juga kawan yang daripada Europe, daripada Spain, daripada Poland. Ada juga kawan seorang daripada Malaysia nak datang. Tapi time tu lah antara tarikh 16 hingga 20 mula negara-negara semua mula dah mula start lockdown. Antaranya juga Malaysia. First kali Malaysia pada 16 hari bulan tu keluarga saya sampai pagi. Memang betul lah 15 hari bulan hari Ahad. Lepas tu dia orang sampai pagi tu, alhamdulillah dia orang sampai. Tapi hari malam tu juga bila dia orang sampai, dapat berita bahawa Mesir akan lockdown, airport lockdown. So right. Majlis kata dia akan airport lockdown bermula pada 19 hari bulan. Time tu agak pening kepala jugalah. Sebab tak tahu, sebab dia orang punya flight selepas wedding saya 20 hari bulan, dan dia orang akan balik ke Malaysia 21 hari bulan. Lepas tu time tu agak pening juga. Saya dengan ayah saya lah, yang datang juga. Contact agency lah, betul ke berita ni betul ke tak. Saya
Embassy Malaysia juga nasihatkan balik secepat mungkin. Time tu jugalah saya kena buat keputusan lah antara nak ambil risiko untuk mereka hadir ke majlis saya, lepas tu tapi tak tahu macam mana dia akan balik keadaan, sebab time tu memang tak pasti bila flight akan ada semula ke apa ke. So dengan untuk kebaikan masing-masing semua, kita orang ambil keputusan cari tiket yang ada lah. Ya, awal sebelum lockdown lah. Lockdown. Saya memang, kau boleh, hati saya memang nak diorang stay lah, diorang baru sampai. Lepas tu yelah dah datang jauh-jauh, lepas tu nak hadir majlis saya. Tapi itulah untuk alhamdulillah keputusan yang baik jugalah kita orang buat, walaupun sedih time tu, sebab kalau tidak diorang akan stay 40 hari kat Mesir sebab airport. So dengan nak duduk kat Mesir ni pening kepala sikit lah. Itulah. Lagi-lagi dekat depan. Okey, baik. Kalau tengokkan sebenarnya situasi sebegini, mungkin kalau di Malaysia pun ada juga nikah yang penjarakan. Begitu kan, macam Meng dah bersedia awal, tiba-tiba berlaku sebegini dan nikah dah dilakukan, dan adakah sebenarnya majlis tu kecil-kecilan ataupun terus cancel, postpone ke macam mana sebenarnya majlis yang sepatutnya dibuat di Mesir, di Cairo? Majlis asalnya memang kami cancel sebab satu, Cairo memang lebih kurang ramai juga lah dijemput, dengan ramai tak boleh hadir. Lepas tu kami dah down sebenarnya time tu, macam dah keluarga dah sampai, ni tak boleh datang. Dan keluarga saya punya isteri juga ada yang dekat Itali, dia pun tadi lagi lah time tu dah lockdown. Isteri saya daripada Itali time tu pun sempat sampai. So itulah sebab kami dah ada fotografer, dah ada semua. Just 2 hari sebelum tu kami terpaksa cancel majlis kami yang di Cairo. Lebih besar lah majlis tu, tapi kami buat keputusan untuk buat majlis kecil-kecilan bersama keluarga je lah. Keluarga sebelah ini pun kami buat, alhamdulillah. Okey lah, makan-makan je lah kot. Okey, baik. Macam Meng sendiri pun sekarang ni di Cairo ada, lepas perancangan habis Covid ni, maksudnya akan terus menjelajah sebab yelah orang pun kenal memang Awang sini sebagai traveller kan, bawa orang travel. Adakah lepas ni nak explore di Egypt ke, ataupun macam mana perancangan selepas ini? Selepas kami kahwin tu memang kami lockdown. Saya dah 2 bulan lah kot, sejak 2 bulan sejak majlis, 2 bulan lebih sikit. Kami nak keluar pun tak boleh. Memang honeymoon dekat dalam rumah lah, dah 2 bulan lah. 2 bulan honeymoon aduh. Apa tadi perancangan sebenarnya kami nak balik ke Itali. Saya punya isteri masih kerja dekat Itali lagi, alhamdulillah. Dia boleh kerja daripada rumah lagi lah, dia boleh kerja. Semua saya je lah pening, asal saya punya job dalam tourism. Saya kena fikir sikit lah. Perancangan saya memang nak explore tu ada, tapi memang dalam tunggu buka saja ni. Dengan saya juga rancangan kami nak balik ke Itali. Sebab kalau saya balik Malaysia, saya takut terpisah dengan isteri saya sebab isteri ke Itali. Kita punya paperwork pun tak lengkap lagi, masa nak kena translate. Time tu lah semua tutup. Untuk ni kami tengah tunggu, insya-Allah dia kata hari Isnin depan office semua buka balik lah. Jadi nak ceritakan ni lah, kita dah tahu apa yang berlaku juga lockdown ni kan, memang agak sulit juga macam mana nak meraihkan perkahwinan. Lepas ni mungkin ada perancangan buat balik atau nak panggil keluarga, ataupun dah tak nak fikir dah, janji dah sepatutnya nak lancar, tak dapat tak apa dah. Mungkin keluarga pun nak merasa suasana di Mesir lah, macam mana? Saya itulah, tak tahu, ni semua ikut keadaan pandemik ni. Tak tahu bila, sebenarnya tak tahu bila akhir, tak tahu flight sekarang tak seperti saya rasa tak seperti macam biasa lah lepas ni. Kalau nak fly pun kena ada motif lah kan. Bukan sebagai tourism ke.
memang asalnya saya rancang bila kahwin kat sini 2 bulan lepas tu, saya memang fikir nak balik untuk raya dengan isteri saya. So senang lah, senang sikit jumpa dengan keluarga, boleh buat majlis kecil-kecilan ke apa ke. Tapi persoalan tu kalau lagi semula, itulah saya tak tahu bila saya akan balik Malaysia. Memang niat tu ada, tapi wallahualam, tengok macam mana keadaan semua. Dengan masa time masa berlakunya dia orang perlu balik Malaysia tu, sebelah Mesir pun agak sedih jugalah sebab dia orang tak sempat jumpa. Cuma isteri saya je lah sempat sambut mereka dekat airport. Dan dia orang pun kata dia orang sedih sangat sampai dia orang kata tak apa, lain kali dia orang keluarga dia orang akan datang ke Malaysia, kita buat kat Malaysia pula. Okey, baguslah macam tu, ada memahami kan keluarga satu sama lain, baguslah. Kan? Okey man, bila tengok gambar-gambar raya ni, rindu tak nak balik raya sebenarnya? Berpakaian baju Melayu. Bukan baju Melayu tu, ni makan tu, rendang. Saya tak dapat rendang hari pertama. Malam dapat ada keluarga Malaysia juga jemput datang makan. Memang dapat jugalah. Tapi lain kalau family buat lain. Family buat lain. Dengan sini dia punya raya Aidilfitri dia tak semeriah lah, tak semeriah Malaysia. Dan yang lebih utamakan raya di raya Aidil Adha. Orang-orang Arab ni dia orang lagi meriah raya Aidil Adha daripada raya Aidilfitri. So itulah. Macam mana? Apa hari pertama macam mana sebenarnya? Kalau orang kata hari raya pertama tak berapa meriah, tak macam hari raya haji kan. Yang pertama apa simbolik dia sebenarnya? Pagi-pagi apa yang mereka lakukan? Simbolik dia memang dia orang makan dia ada kuih dia, kuih kaf. Dengan biasanya sebab kali ni raya saya lain sikit, mungkin sebab pandemik ni tak boleh keluar sangat. Saya tengok walaupun ada pandemik meriah jugalah, at least boleh buat khutbah ke apa ke. Tapi dekat sini masa tu pun adik ipar saya baru lahirkan anak 2 hari sebelum. So masa hari raya tu baru dapat keluar hospital. Tapi lebih pada sambut pada keluarga barulah. So kalau time personally pun tak adalah kami sambut besar-besaran pun. Saya tanya dia orang, tak ada sambutan besar. Saya rasa macam Bosnia jugalah. Dia hari pertama sama keluarga, tapi hari kedua, ketiga lebih pada cuti. Bukan tak sambut besar-besaran lah. Adalah makan tengah hari. Kalau biasanya dia orang kata time raya ni dia orang akan makan seafood. Sebab time bulan puasa dia orang tak digalakkan makan seafood, takut risau akan something like that lah. Dengan saya pun dekat Alex ni sebelah laut, Al-Iskandariya nama Mesir dia. So seafood ni menjadi makanan raya dia orang lah. Sebenarnya agak mencabar perjalanan Meng ni. Kita tengok macam Meng lah orang Malaysia, sebelum ni dah travel ke Balkan, ke Bosnia kan. Lepas tu sempat pergi ke Sepanyol kan sekejap. Lepas tu pergi ke Itali, jumpa isteri di Itali dan kemudian kahwin di Mesir. Jadi penjelajahan yang sangat lama sebenarnya. Adakah agak susah sebenarnya nak cope dengan isteri lepas ni, atau kena stay di Itali sebab dia pun bekerja Itali, atau bagaimana? Apa yang Meng rasakan? Okay. Bagi saya dah biasalah duduk sana sini dengan culture orang. Benda yang saya suka jugalah. Tapi kali ni berbeza sikit lah sebab saya hidup, biasanya hidup dalam culture orang ni, sekarang ni hidup bersama dalam culture mereka sekali. Dengan memang kita boleh dikatakan hadap 24 jam jugalah. Lagi-lagi setengah pandemik ni. So yang kami jumpa ialah keluarga sajalah. So nak kata sebagai pengembara yang dah biasa duduk sana sini, benda baru jugalah. Saya pun tengah belajar, tapi 2 bulan kita orang honeymoon ni, kita orang betul-betul belajar pasal masing-masing lah. Mungkin itu dia punya hikmah juga. So ini di mana Meng ni gambar-gambar ni? Ini dekat Mesir, dekat
dekat Nasir City. Nasir City ni bandar baru. Sini banyak orang Malaysia, banyak student Malaysia. Boleh dikatakan dalam dekat Cairo ni ada dalam 15,000 orang Malaysia. Wow. Terutamanya student-student, pelajar-pelajar yang ambil medik dan study Usuluddin dekat masjid, dekat Universiti Al-Azhar. So dekat area sini juga kawan-kawan Malaysia saya jugalah. Yang tadi lampu tu cantik tu kalau buat raya tu. Lampu tadi kan. Buat balik raya ni family suka, Meng. Itu memang parents suka. Saya punya isteri dah cakap awal lah. This is the things that I want. So dia okay. So membelilah 1-2. Dah hias sikit-sikit lah. Saya pun cantik, Meng. Okey, kalau Meng boleh tahu isteri sebenarnya bekerja sebagai apa di Itali? Isteri saya ada interior designer. So alhamdulillah lah. So dia boleh kerja dekat boleh kerja kat laptop dia lagi lah untuk tengok-tengok design ke. So ada office dia dekat itu. Masa Meng jumpa mula-mula, dia katakan jumpa kat Itali kan tadi kan. Memang tak tahu ke dia ni memang dari Arab Mesir ke ataupun apa sebenarnya? Yelah, dia pergi Itali patut jumpa pasta, jumpa orang Mesir pula. Patut jumpa pasta. Tahu dia Arab tapi tak tahu dekat dari Mesir lah. Memang kebetulan juga jodoh kita orang lah. Memang saya pun tak expect. Saya tak pernah tak sangka saya akan dijodohkan dengan orang Mesir. Saya ingat dekat Bosnia. Pasal dapat Mesir pula kan? Aduh. Farhan Fasil lah. Itulah, tapi ada kebaikan jugalah daripada segi pengembaraan. Kalau kat Eropah saya dah master lah. Ni perkara baru juga sebab dia pun minat travel. Tak adalah minat travel macam saya, tapi suka pergi sana ke sini lah. So saya nampak peluang travel bersama dekat dekat Timur Tengah, dekat negara-negara Arab. Senanglah, saya tak perlu nak belajar bahasa dah. Dah ada dekat dengan orang-orang Arab kan. Iyalah. Lepas tu negara Afrika juga, itu rancangan saya juga lah. Tapi kemungkinan berpasangan lah kali ni saya punya perjalanan. Bagus. Okey, dari segi promotion tu macam mana Meng mempromosikan kepada orang ramai supaya tahu apa Meng target? Adakah orang dari Malaysia ataupun siapa saja yang ikut travel Meng? Sekarang ni market saya memang sekarang ni lah, sebelum ni lah market saya orang Malaysia memang besarkan juga dia punya dia punya pasar dia. Tapi memang sekarang market saya orang Malaysia, tapi itulah kita tidak dinasihatkan untuk travel sampai akhir tahun. Dan saya pun tengah pening juga kepala ni, tengah fikir nak apa, nak kena cari alternatif lain sepanjang tahun ni kan. Sepanjang tahun ni lah paling kurangnya. Itulah tengah cari alternatif. Saya pun tengah fikir itulah nak pergi ke Itali pun. Saya pun tak tahu nak buat apa kat sana lagi. Tapi insyaAllah lah, saya je lah yang lalu ini. Saya kawan-kawan dalam bidang ni juga semua lalu macam ni. Okey, Meng tak pernah terfikir ke macam yelah Meng dah buat macam saya respect perjalanan Meng sangat-sangat jauh, sangat-sangat panjang sebenarnya di luar negara, merantau semua. Adakah tak nak membukukan benda tu? Mungkin lagi senang untuk tahu ni. Ada perancangan? Ada perancangan dia. Tak adalah membuku. Saya banyak footage lepas ni. Sekarang baru ada semangat nak buat video dengan saya banyak tulisan saya. Itulah saya aktif dalam Instagram, Facebook untuk menulis. Actually saya tak perlu sangat. Saya cuma kena kumpul balik. Mungkin itulah buat structure yang lebih baik. Dan itulah memang itu sekarang idea yang ada dekat kepala lah. Memang itu yang saya rasa yang terbaik sekarang dengan keadaan. Okey, Meng sebenarnya dah berapa lama tak balik Malaysia?
Saya baru je sebenarnya hari tu balik. Sebelum kahwin saya dah saya balik hari Januari. Januari Februari sebab saya nak uruskan saya punya dokumen dari Malaysia. So saya balik Malaysia dulu, settlekan dengan jawi dengan dokumen-dokumen yang saya perlu. Tapi nak katakan berapa lama saya dah hidup merantau ni, dah 5 tahun jugalah. Sejak 2015 kot. Biasanya saya akan bermula dengan travel lah, pergi backpacking. Saya travel dari Malaysia itu antara trip terbesar saya travel daripada Malaysia ke England ikut jalan darat. Dengan dari situlah saya jumpa bosnya juga. Bila saya habis trip tu, tak puas lagi tu ya, saya nak explore lagi, nak eksplorasi Eropah lagi, dengan saya jumpa bos di mana saya boleh bertapak buat kerja sambil saya jalan-jalan ada masa-masa cuti tu, antara kerja. Okey, macam Meng je lah tadi Meng dah cakap dah ke Bosnia, dah ke Europe, Itali kan. Apa yang membuatkan Meng jatuh cinta dengan gadis Arab ni kan? Apa yang menyebabkan? Kenapa? Yelah, Meng mungkin tak terfikir kan, aku kahwin dengan Arab lah kan. Apa yang buatkan sebenarnya gadis Arab ni membuka mata, ataupun adakah dia orang ni memang tenang terbuka hati kepada orang Malaysia ke sebab dia tahu budaya kita pun lebih kurang sama kan? Macam mana? Tak juga, Mak. Tak sama? Tak sama juga. Okey, itulah saya pun jenis tak adalah cakap memilih lah juga, bukan memilih lah. Kira tahu masa depan saya, nak masa depan saya macam mana dengan seorang. Macam mana saya mungkin kena kot saya jumpa orang yang kena sama perasaan kahwin dan itulah, saya pun tak tahu nak cakap kan, kira jodoh jugalah kot. Jodoh lah. Kita tak terfikir lah tiba-tiba ini kan, benda ni datang tu dengan secara tiba-tiba, tak, okey, settle, kahwin. Begitulah kan gambaran dia. Rasanya kami pun umur yang matang jugalah saya dengan dia ni. So kami boleh direct lah, tak sangat macam kalau kena okey lah, jom jalan, jom terus. So tak perlu tak perlu jiwang lebih supaya itulah. Nak ayat-ayat lebih, duduk ada ayat lebih. Duduk faham, jalan. Tak ada pick up line, tak ada Orang Malaysia kan suka pick up line, bagi kat wanita Arab sikit jahit. Ada pick up line, tak ada? Pick up line dia awal perlulah, itu wajib lah untuk lelaki kan. Tapi itulah, saya rasa sebab umur kami dalam pick up matang dan kefahaman tu, saya rasa kefahaman tu paling penting kot. Kami betul-betul faham masing-masing, kat masing-masing, dia pun terima saya pun terima dia. Dengan inilah satu lagi kelebihan, saya suka dari segi agama jugalah. Macam contohnya sekarang tadi pernah masuk sekolah agama. Macam sekarang ni kalau saya baca mengimamkan dia ke, dia boleh correct saya secara automatik. Memang dia punya zahir dia. Macam perkara macam doa ni saya tak tahu, dia boleh terus cerita kat saya. So itu yang saya paling suka jugalah. Baik. Okey, Meng, kalau macam dia sendiri pun dah pernah ke Malaysia ke belum? Isteri Rim. Pernah sebenarnya. Pernah jadi dia dah tahulah budaya Malaysia sikit. Orang kata apa, sedikit sebanyak lah, macam tu lah. Sedikit sebanyak lah. Dia datang ke Malaysia pun sebab nak jumpa saya jugalah sebelum tu. Sebelum tu maksudnya dia sendiri yang sebelum ni travel dengan family ke atau seorang ke tu belum? Maksudnya dia datang pun nak jumpa Meng lah. Nak jumpa saya tak, masa tu masih berkawan lagi lah. Tak adalah, kurang berkawan, masih peringkat awal lagi, masih nak kenal masing-masing sebab kami duduk depan. Dan masa tu saya ada ke Malaysia tahun lepas kot, 2018. Tak juga, 2019, baru setahun ni. Saya pun baru lagi ni, kalau nak ikutkan baru setahun setengah saya kenal dan kahwin dan sampai sekarang. So ini betul-betul orang kata apa, travel jumpa, kenal-kenal sikit, dah kahwin terus. Kahwin terus lah. Ada cakap-cakap banyak dia kan.
Tak ada kira pasal bercinta tu lama tak adalah. Tak ada juga. Saya berjumpa dalam itulah habis tu bahkan 2018 tahun setengah. Lepas tu dia ada datang Malaysia. Lepas tu saya pernah datang ke Mesir. Ni kali ketiga. Kali pertama saya datang untuk berjumpa dengan dia. Saya pernah pergi dia punya majlis adik dia kahwin. Adik dia kahwin dulu sebelum kita orang. Dan time tu juga saya berkenalan dengan keluarga dia. Time tu tapi itulah bila jumpa dengan keluarga dia, dengan mak bapak dia, dengan bapak dia lah. Dia tak suka lah perhubungan boyfriend girlfriend ni. So dia tanya bila nak menikah. Macam okey nak menikah. Bila nak tunang penting lah. Culture orang Arab masih lagi kuat macam tu maksudnya tak nak bercerita lama-lama ke apa, memang macam tu. Paling kurang pun kena bertunang. Kira bila bertunang tu dah boleh ada relationship lah, boleh baru keluarga dia selesa untuk saya berkomunikasi ataupun bergambar bersama kan. Saya nak jumpa dia pun dia lebih tenang lah. Sebab dah tunang, so tingkat perkenalan. So bulan Ogos tahun lepas saya pergi Mesir jumpa keluarga dia bulan April tahun lepas. Dan itulah terus bapak dia nak jumpa saya, tanya nak buat apa. Saya pun risau lah, mungkin dia nak unta 5 ekor ke, kena ada rumah ke kan. Aduh kan. Lain macam Okay, Mai, kita nak say hi dulu kepada yang masuk live comment ni. Ari Amin kata alhamdulillah. Yang Otman Razak kata kenapa tengok ceiling, tengok kamera lah. Dia bukan tengok ceiling tu pasal view cantik. Dia mesti cantik. Dia katakan kat laut tadi. Tu dia tengok kamera, tengok laut. Itu dia. Nelson Melvin masuk. Hakim Zaini kata ada tak orang cakap muka man ni macam Iras monolog kumpulan Butterfinger tu? Kenal ke? Butterfinger ada? Ada. Saya tengok ceiling tu, saya kamera shy sebenarnya. Sebab tu saya punya video semua saya tak tunjuk muka. Kalau ada pun gambar-gambar penting lah kot. Saya memang kurang sikit tengok. Betul. Saya mula-mula kenal Meng ni, saya ajak video call, kata bang kita ni je lah bang. Call je lah, tak payah video call. Saya kata video call lah, tengok muka lagi syok kan. Tapi kamera shy pun Arab lah Farhan Fasil tau, jangan main-main. Okay, Meng, macam itulah saya nampak Meng kan pakai yang bantal tidur tu, rupa je rambut. Macam rambut, apa yang naik flight tu. Apa kita panggil bantal leher tu rambut. Memang orang kata apa, iyalah saya tahu sebenarnya dalam Max sebelum ni pun ada kerjaya. So sanggup tinggalkan kerjaya tu untuk jadi traveller ni, nak bawa orang bercuti ni. Adakah sebenarnya Meng ada sesuatu yang sebelum dia rasa macam tak puas, dan inilah aku nak travel, ataupun ada something yang nak rehat dulu ke, tiba-tiba seronok dah teruskan aktiviti travel ni? Saya mungkin dah sampai peringkat tepu juga dekat Malaysia asalnya. Dengan saya memang berhajat untuk travel. Saya memang nak buat satu trip saya lah. Umur saya time tu pun saya punya target sebelum umur saya cecah 30. Dan ada target lah. Ada target jugalah. Dengan masa peringkat tu pun norma saya pun dah berlainan. Kawan semua dah berkahwin, dah mula anak pertama, kedua. Tak adalah nak cakap saya nak cari benda lain, tapi semua dah buat aktiviti lain, semua dah move on. Saya pun dah peringkat tepu juga duduk Malaysia. Dan saya decide time ni lah sesuai dengan keluarga saya pun alhamdulillah semua sihat, dengan adik-beradik saya semua dah selesai, keluarga saya semua dah selesai belajar. So saya buat keputusan asalnya untuk travel, untuk backpack aja. Saya pergi backpack 6 bulan. Tapi selepas backpack 6 bulan tu, itu yang buat saya macam rasa tak cukup, rasa nak keluar lagi, nak tengok dunia lagi, nak rasa benda baru. Dengan itulah saya rasa saya duduk Malaysia pun saya tak perlu lagi lah, tak ada keperluan untuk saya duduk Malaysia. Pada awalnya maksudnya keluarga ni memang izinkan ke, ataupun dia rasa macam apa ni nak buat kerja yang gila ni, nak pergi duduk negara orang, kita tak ada saudara orang kat luar, macam mana pertama kali tu? Itu biasa
dekat awal tu memang mak saya berat sikit lah kot. Memang tapi kita biasanya lelaki kita pergi dulu kan baru bagi tahu. So, saya buat macam tu lah, saya pergi dulu. Oh, pergi dulu baru bagi tahu. Oh, ini tip yang bagus juga untuk orang lelaki semua kalau nak keluar dari rumah, pergi dulu bagi tahu. Kan? Sebab kalau saya bagi tahu tak adalah nak kata dia orang tak kasih, tapi nanti ada perasaan-perasaan yang buat kita berat nak pergi. Saya Yalah, macam ni lah. Ya tiba-tiba siapa nak tengokkan adik-adik ni, siapa nak tengok kucing kat rumah macam tu kan. Kurang macam tu lah. Yalah, okey Meg, banyak-banyak apa dia? Alhamdulillah sebab parents pun jenis berjalan juga, so dia memahami. Cuma saya punya karakter ni cara lain sikit. So dengan biasanya dengan ibu bapa saya ni sekali kita dah buktikan, dia dah sedap hatilah. Kira dah prove something. Yalah, alhamdulillah boleh lepaskan. Apa tadi? Nak tanya, okey, ni Muhammad Amir Arsyad kata terbaik Meng Mahawangsa. Wah, okey. Meng, banyak-banyak negara yang Meng pergi sendiri ni, mana yang rasa dekat dengan hati? Tu susah, soalan tu agak susah juga. Sekarang ni saya cakap boleh kata agak susah juga. Ikut keadaan. Sekarang boleh dikatakan sekarang ni Mesir lah, sebab isteri saya daripada Mesir kan. Belum ni itulah saya dekat Bosnia dalam 2 tahun jugalah dekat sana. Tapi itu lebih pada base bekerja. Saya rindu juga Bosnia. Bayang ni tak rindu Bosnia. Rindu, mana tak rindu Bosnia aja. Kalau boleh hari ni nak terbang, hari-hari nak terbang. Kan? Aduh. Okey, Meg, macam Meg sendiri, pun kalau rasa kata sekarang ni dekat dengan Mesir, adakah semua dalam waktu dekat ni dah makan makanan Mesir ke? Dia punya yang macam Meg kata culture memang tak sama dengan Malaysia. Cuma saya kata sama tu mungkin orang Malaysia sama macam orang Mesir sebab kita suka makan nasi Arab. Sikit-sikit kedai Egypt. Kedai Egypt lah, kedai Arab lah mana kan. So makanan Mesir yang Meg dah cuba apa sebenarnya? Saya pernah try macam-macam jugalah, banyak daging. Dia punya kofta dia lain sikit. Dia punya falafel dia memang falafel diorang memang sedap jugalah. Mulakhir ni nasi, lepas tu ada benda-benda macam hijau dia letak dekat atas nasi tu. Juga daging. Satu lagi saya terkejut juga kat Mesir ni, diorang kuat makan roti dengan cheese. Macam orang Europe juga. Okey, dia roti dengan cheese Roti, dia kuat makan roti dengan cheese. Dia memang pengaruh dengan Eropah. Kuat juga. So macam saya tanya, sebab kita nasi kan, suka nasi. Kadang-kadang saya tanya lah mana Arabnya. Nasi Arab bagi dia orang nasi Arab kan daripada Mesir. Dia orang panggil nasi ni daripada Yaman. So lebih terkenal dekat. So kadang-kadang orang tanya lah tak makan nasi Arab tu. Saya pun mana nasi Arab ni, saya tengah rindu nasi ni. Mesir pun Arab juga kan. Mesir Arab, Yaman Arab, so dah simbolik nasi Arab lah. Lupanya dia makan cheese dengan roti dekat Mesir. Itulah dengan daging. Banyak mix, banyak ada mix Italian. Dia orang rapat dengan Itali juga, so ada pasta juga, dengan lasagna juga. Keluarga saya sebab dia orang kata dekat Alexandria ni lain sikit daripada Cairo. Alexandria ni banyak mix. Banyak mix. Itulah. Okey, macam Meng, kalau di Mesir ada tak sedikit sebanyak ataupun siapa-siapa cerita kawan-kawan di Mesir ataupun isteri sendiri cerita tentang ada yang mungkin orang tak tahu tentang Firaun ke apa ke Taman Purba dia, ada apa-apa yang mungkin nak ditambah, mungkin nak kongsikan something knowledge? Kalau tanya dia, orang tak mengaku dia orang Arab. Oh ya? Oh ya, itu orang ada keturunan sendiri. Kira tak adalah nak kata keturunan Firaun, tapi kaum Firaun ni kaum Kipti. Kaum Kipti, kalau depan sikit Koptik ni Christian Koptik lah.
Ini agama yang kedua tertinggi dekat Mesir ni, boleh dikatakan 20%. Koptik ni lebih kurang macam Christian Orthodox. Tapi kaum Kipti ni, orang Mesir ni dia punya dagu ni macam cengkung sikit. Bukan cengkung lah, kurus sikit. Itu boleh sekali nampak beza orang Mesir dengan Arab lain. Kadang-kadang warna dia kuning sikit, bukan tak putih debu lah, kadang-kadang kuning. Bagi dia orang ni, dia tanya dia orang ni Arab tu lah, dia orang tak mengaku Arab. Apa yang membuatkan dia tak mengaku Arab? Dia tengah-tengah Arab Mesir lah. Tapi sebab dia kata rasa mungkin keturunan yang berbeza sebelum ni lah. Satu lagi mungkin sebab bagi dia orang negara-negara Arab yang di Asia yang kaya-kaya ni mungkin tak membantu dia orang, macam itulah kot. Itulah mungkin sebab dia orang ni ada 100 juta penduduk dalam dekat Mesir ni, dan saya pernah pengalaman katanya dia orang Arab je. Contohnya dekat Indonesia, India, dia punya serabut dia macam tu jugalah, tapi bezanya orang Arab. Lagi kelang kabut lah. Juga orang dia ada yang saya dengar juga, saya tengok tanya kenapa orang Arab ni dekat Mesir ni macam kabut macam ni. Dia kata dia bagaikan ada 10 ekor burung duduk dalam satu sangkar. Kalau nak hidup kena pijak je, kena pijak burung lain, kena ada yang terselamat, ada yang susah. So nak kena jugalah yang burung-burung lain ni untuk berjaya untuk survive dekat Mesir ni. Dekat Mesir. Kalau dekat Mesir ni, adakah dia punya mata wang dia ada lagi mahal sikit kan atau murah sebenarnya? Kalau bagi orang Malaysia yang lepas habis COVID dia nak pergi ke Mesir, mungkin dah tertarik nak tengok budaya Mesir, macam mana dari segi pelancongan sendiri? Mesir punya currency agak murah. Rasanya dalam satu ringgit sama dengan 4 Egyptian pound. Dia panggil Egyptian pound. Ada orang ni bawah jajahan British yang terakhir dia orang lepas tu sini agak murah agak lah kalau nak beli, nak pergi travel ke, dan saving jugalah duduk dekat sini. Itu antara sebab jugalah kenapa saya rasa banyak student dihantar kat sini juga, sebab dia punya cost boleh diterima lah, boleh memang murah lah beza dengan banding negara lain. Apa beza sebenarnya kalau orang pergi Mesir, orang akan tertumpu pada Cairo? Apa menariknya Alexandria, tempat Alexandria nama dia kan? Tempat dia? Alexandria. Jadi apa menariknya lagi tempat-tempat lain yang Meng sendiri dah tahu, okey Cairo macam ni, tapi Alexandria, ini lagi seronok. Apa yang buatkan Meng rasa macam wow? Alexandria saya suka sebab sebelah laut lah. Boleh dikatakan dalam 100 meter saya dah boleh pergi ke pantai lah. Tapi sekarang tengah bestnya. Dekat betul tu. Biasa ni laut Mediterranean. Biru dia pun biru dia yang cantik jugalah. Tapi sekarang tengah musim COVID ni, dia tutup, tak boleh nak berjalan tak boleh pergi ke laut. Tapi memang dia lagi sejuk daripada Cairo. Orang dia lagi banyak mix. Sebab sini dia orang kata orang Itali pernah datang sini duduk, orang Perancis. Lepas tu dia punya nama dia sendiri pun Alexandria, sebab dia lagi tua daripada Cairo, sebab dia dibuka oleh Alexander the Great. Antara orang kata dia punya mixture dia lain sikit. Dia orang ada ni lah benda-benda dengan tak seserabut Cairo lah. Cairo sangat serabut. Memang asyik ada traffic. Berabuk pasir. Sini kurang sikit. Daripada segi view memang laut, pantai. Sini pun terkenal dengan library yang tertua di dunia. Tapi dah roboh lah, tapi dia buat library yang baru lah, lagi besar, memang lagi grand, lagi cantik.
Okey, Bang, kalau dia bagi peluang untuk macam selepas ni ramai orang dah tertarik kan, dah tahu Meng ada dekat Mesir ni. So ramai orang nak pergi ke Mesir. Adakah Meng akan buat tour tu di Cairo, di Egypt, atau mana-mana tempat yang Meng pilih sebenarnya untuk perancangan selepas ni di Mesir? Okey, di Mesir ni saya tak dapat peluang lagi nak travel sebab saya sampai sini memang dah mula COVID ni, tapi memang banyak tempat yang saya niat nak pergi. Contohnya dekat dia ada dekat bawah lagi, dekat penghujung river Sungai Nil ada Luxor, Aswan. Sini memang cantik. Lepas tu dia ada Laut Mediterranean, Laut Merah, dekat Dahab pun Sinai, dekat bawah Israel. Situ macam tempat tak disentuh lagi. Air dia memang biru. Okey. Selain cantik. Ada oasis juga. Ada oasis apa? Menarik ni sebab Meng cakap tadi lagi murah daripada Malaysia, macam ni nak pergilah. Habis COVID ni kena pergi. Ramai juga boleh pergi ke sana. Boleh cari Meng juga. Okey, ni Datin Jamalia Ahmad. Salam dari Ma dan Papa. Ni siapa? Ibu Meng. Ibu sayang, Yes. Ibu tersayang. Salam daripada Ma dan Papa. Tu dah nampak dia sanggup masuk di Facebook Nama TV ni nak tengok anak dia sendiri yang jauh di perantauan juga. Kalau ada ni mampu boleh masuk sekali live, kita nak tanya direct dengan dia ni. Nanti kita macam pula. Jawapan keluar kan tu tak apa. Tak apa Ma, jangan malu, okey. Tak apa, dia dah masuk, tak apalah. Okey. Meng sendiri pun okey. Bila tengokkan situasi macam ni, macam tadi kan. Okey, alang-alang Mama Meng dah masuk ni, Datin Jamalia ni pun rindu sebenarnya nak merasa makanan ibu sendiri kan. Jadi adakah selepas ni akan buat juga makanan packaging Malaysia, jual dekat Mesir, sebab banyak student kat Mesir kan? Ataupun ada kedai Malaysia di restoran Malaysia di Mesir ada. Di Cairo memang banyak, dekat Alex ni tak ada. So itu antara sebab juga kenapa saya suka pergi Cairo. Saya lebih kurang seminggu sekali memang akan pergi ke Cairo jugalah. Sebab ada geng Malaysia satu, ada makanan, ada restoran Malaysia, boleh dapat serai, daun pandan, kari, dan dapat sambal saya lah. So ada kedai Asia lah di sana. Ada kedai Asia. Dia Nusantara lah, Indo, Siam, Malaysia, dan itu juga dekat situ saya beli dan bawa dan masak sendirilah masakan mak saya yang saya rindu. So saya dah masak makan. Dengan selain pada tu memang boleh laku dekat sini. Dan lagi-lagi ada student, dengan boleh ada beberapa kawan saya juga yang buka ada kedai makan dekat sini, tapi itulah sekarang ni terpaksa tutup, dia orang boleh buat delivery aje. Okey. Ni Mamat Saleh kata ada sini Mesir keturunan Mediterranean bukan Arab. Ya, maksudnya betul Mediterranean, tapi Arab ni kan kita dah cakap kan tentang kalau Arab tu yalah orang Mesir kan Arab gitu kan. Orang Yaman Arab. Ni Mamat Saleh Papa. Papa ya tu. Dia orang Okey. Jadi Datuk Mamat Saleh lah ni. Okey, apa khabar Datuk? Okey, jadi Papa Mama masuk, betapa rindu dia orang masuk dalam ni tau. Kan? Itulah orang masa kami terpisah tu agak sedih jugalah. Sebab dia orang dah datang jauh-jauh. Bukan saya punya keluarga mak bapak saja, tapi saya punya pakcik, makcik datang, dalam 3-4 pasangan juga datang. Saudara. So memang actually saya dah buat tour untuk dia orang. Tapi alhamdulillah walaupun dia orang sampai hari pertama tu, hari kedua tu 5 jam sebelum dia orang dah dapat suruh packing untuk balik. Tapi masa time dia orang dah 5 pagi tu, dia orang dah pergi piramid. So alhamdulillah lah dia orang dapat tengok piramid. So rezeki dia orang juga pada itu, dia orang dapat tengok piramid lah. Kalau dia orang tak boleh datang lagi ke. Dan mak bapak saya pun dah kali kedua datang. Masa kali pertama datang semasa
saya bertunang. So itulah. Macam mana pakcik-pakcik tu tengok tengok depan mata Firaun. Macam mana? Apa dia punya, orang kata apa, seronok dia kan? Yelah pada Fasir ada bentuk-bentuk semua piramid. Macam mana main tengok? Pertama kali dia orang tengok. Lain perasaan bila nampak piramid. Saya boleh dikatakan minggu sekali saya drive daripada Alex ke ni, memang akan nampak view piramid. Setiap kali tengok macam terpegun juga, macam besar jugalah. Betul boleh tengok mami juga dekat sini ada museum dia. Yang simpan mami. Berapa jauh Meng sebenarnya dari Alexandria ke Cairo kalau driving? Driving kurang daripada 3 jam. Dah ada highway baru. Okey. Di padang pasir dengan tetapi Cairo kadang-kadang unpredictable jugalah. Jam dia boleh tersekat dalam 1 jam 2 jam macam Jakarta jugalah. So main horn je. Main macam sikit. Dia orang tak ada lane, lepas tu boleh potong kanan kiri. Lepas tu tiba-tiba ada orang melintas. Dia orang kata siapa-siapa yang boleh memandu dekat Mesir boleh memandu di seluruh dunia. Itu dia orang punya ni lah. Memandu kat Mesir boleh mandu seluruh dunia lah. Maksudnya mencabar dia tu. Okey. Saya rasa Van Diesel mesti pernah mandu kat Mesir. Sebab tu dia boleh bawa Fast and Furious. Juga. Itu juga kan. Okey, baik Meng. Okey, sekarang ni kita nak tahu jugalah, kita dah tahu perancangan Meng sebelum ni nak pergi ke negara-negara lain untuk bawa tour. Lepas ni sekarang nak fokus di Mesir juga kan. Sebab isteri pun dah ada di Mesir. Saya kemungkinan saya akan pergi ke Itali. Pergi ke Itali. So insyaAllah sampai di Itali saya akan update lah. Mungkin boleh saya sampaikan cerita-cerita baru kat sana selepas post corona. Tapi itulah memang bahaya. Tapi sebab kerja isteri saya memang dekat sana, dia punya office dekat sana. So kami tak tahu Jun atau Julai ke, kami tengah tunggu pintu airport buka untuk international je. So bila saya kat sana mungkin boleh saya keadaan Itali selepas COVID, selepas mungkin dah lain, saya satu dunia dah lain kan. So tengoklah. Isteri ada di sebelah? Ada? Ada? Baby. Alamak. Bunyi London tu, baby. Tak ada. Tak ada. Pagi-pagi nama Arab manja ke? Kalau sayang apa bahasa Arab sayang? Habibi. Habibi. Itu yang panggil. Panggil Habibi lah. Okey. Ada dia? Alang-alang ada Datin juga Datuk ni, ayah dan juga ibu Meng. Saya dah macam MC majlis kahwin lah. Silakan kepada kedua mempelai, kita ada Datuk Mamat dan juga Datin Jamal bersama-sama kita untuk meraihkan kedua mempelai. Macam MC. Barulah rasa sikit walaupun tak dapat wedding kan kat sana kan. How are you? Rim Aga, how are you? Alhamdulillah, Eid Mubarak. Alhamdulillah. Bunyi Arab betul lah, Arab lah. Rim, how do you feel after COVID-19? You cannot continue wedding, your big wedding, just do simple for your family only. After this, maybe you can do a big wedding in Malaysia also. I didn't hear you well. How do you feel since we cannot do a wedding? I don't know, like first it was the most important thing that everyone is safe and that our Malaysian family went back safe and everyone is safe. It was a big disappointment because we have been planning for this wedding for like few months and we had like something nice, a nice venue and everything. But then it turned like the most important thing that everyone is fine. Alhamdulillah. And yes, we worried about our family who came to Malaysia and then left, and we have family in Italy. We were very worried about them. So it was a mix of like worrying about people, not wedding was cancelled. Before we were like nervous because we were getting married and all that, but this thing went on. It kind of overcame our nervousness and
at the end of the day, to say we safety is first. Yeah. Yes. The safety of everyone. Safety first. Like yeah. Yes. Because we don't know, maybe if it happens, maybe someone had the virus, maybe will spread to our family. So yeah, especially like people who are our family that is coming from Malaysia. Most of them were elder people. So yes, we're very worried about them. Like we were worried about the wedding, and then yes, as Meng said, we were worried about the people. So yes. Yeah, she said that she wants to do the wedding, to wear Malaysian wedding clothes. So that's one of. So this is the only thing that like I'm excited about. That's when we are able to go back to Malaysia, because like having another here is not it's impossible. So maybe if when we go back to Malaysia, we can have like a Malaysian ceremony. This is gonna be. Yeah, this is for my mom and dad who's watching. Rim, have you ever tried durian before when you came to Malaysia? Durian, no? Tried durian. I didn't. I just smelled it, and that was Yeah. Okay, Rim. For the first time when you saw Meng, how you can feel that he's the right one? Is it his face like monologue? You know, the rockers in Malaysia same face with Meng? You don't know, right? The rockers look like me. So what attracted you to me? He felt very familiar. It was the first time to see him, and I felt like I know him a very long time. Yeah. He was very like, you know, this kind of people. He is like that. You know, this kind of people who don't show their feelings, so they have like poker face. He's like very mysterious and very, you know, he is like that. Very good. Alhamdulillah. Okay, baik Meng. Okay, sedikit masa lagi kita nak live ni. Mungkin kita nak main macam apa cerita challenge. Maksudnya Meng kena jawab dengan pantas soalan-soalan ni. Alright. Okay, Assalamualaikum. Ya, itu thank you Rim. Okay. Alright, apa cerita challenge kita hari ini? Alright. Okay, pilih Meng salah satunya. Tu tak sempat tadi Datuk Muhammad cakap Assalam Rim, Kif hal anti Jamil fi video hunak. Oh, ayah boleh cakap Arab juga Yes, my father said something. Kif hal anti Jamil fi video hunaka. You wanna respond? Respon sikit. Bapa mertua lah, bapa mertua. Okey, silakan. Assalamualaikum Pa. شكرا عيونك حلوين. Do you want me to translate that? Yeah. Translate. I said. Yeah, I said. What did he say? He said, Assalamualaikum. How are you? You are beautiful in the video. I said, Assalamualaikum Pa. Thank you very much, and your eyes are beautiful. This is why you see beautiful. Ya. Okay. Tak apalah, bagi Rim isteri duduk sebelah. Tak apa Meng. Sebab kita nak habis dah ni. Okay. Alright. Okay. Yeah, just stay with your husband, your hubby, baby, habibi. Okay. Alright. Okay. Salah satu pilihan. Okay. Nasi lemak atau full madamis? Nasi lemak. Okay. Kushari atau char kway teow? Char kway teow. Okay. Kuala Lumpur atau Alexandria? It's hard. This is hard. Maybe Alexandria. Okay. Padang Pasir atau Padang Bola? Padang Bola. Padang Bola. Tak nak Padang Pasir. Cakap Arab atau cakap Melayu? Cakap Arab. Kancil atau unta? Unta. Mata dia macam unta. Kancil lah, cepat. Kancil kan kalau kat Malaysia kan boleh masuk parking cepat kancil. Batman atau Superman?
Batman. Batman. Tea atau kopi? Kopi. Kopi. Tidur atau masak? Tidur. Tidur. Mandi chicken atau nasi ayam? Nasi ayam. Falafel atau cekodok? Falafel. Isteri falafel lah. Cekodok. Dia dengan falafel cepat je kan. Okey. Kicap atau budu? Kicap. Kicap. Okey, soalan terakhir ni kena jawab betul-betul Rim agak atau rim tayar? Rim agak. Okey, explain kat dia nanti. Explain kat dia rim agak atau rim tayar. Okey, Meg, terima kasih bersama dengan kita hari ni. Thank you so much. Okey. At least kita dapat tahu macam mana perkembangan Meg di Mesir lepas tak dapat nak melangsungkan perkahwinan yang kata apa dengan lebih baik, maksudnya dengan sempurna lah, dengan keluarga datang semua terpaksa ditangguhkan. InsyaAllah lepas ni buat kat Malaysia apa, kalau ada saya akan datang, tapi harapkan terbaik lah buat Meng dan juga isteri Rim Aga ni Thank you so much. Selamat Hari Raya Aidilfitri Meng. Untuk semua orang semua yang menonton, terima kasih. Eid Mubarak. Thank you for having us. Thank you. Ni ada lagi ni sikit ni. Mariam Lisa kat Zainal Abidin kata be safe Meng dan Rim. Zaihan Zainal kata selamat hari raya Meng dan family. Yes. Okay, terima kasih. Mungkin boleh nanti share video ni, nanti bolehlah tengok balik kan apa kita punya yang baru masuk tu tak sempat nak tengok. Mungkin kita cakap tentang Mesir tadi, seronok yang dekat Mesir. Dan anda boleh juga contact Meng untuk nak bercuti ke di Mesir. Mungkin Meng boleh bagi tahu IG atau Facebook kalau orang nak contact nak ke Mesir. Boleh check saya dekat Facebook Meng Mahawangsa, MENK Mahawangsa, dan insyaAllah saya akan aktif dekat YouTube juga, sama juga Meng Mahawangsa. Nanti apa-apa update insyaAllah bila dah okey semua, dah mula start kerja saya dalam tourism ni. Saya rasa tahun depan lah kot paling kurang, tapi saya akan bersedia lah. Tapi buat masa sekarang ni boleh check saya dekat Meng Mahawangsa kat Facebook, Instagram dan juga YouTube. Ya, Sheila Ainun kata Yusof selamat hari raya. Alma Imam Muj. Maika Alma, all the best. Ya, dari London, all the way from London semua. Seronok kita hari ni kan. Tapi apa? Ya. Apa Meg? Dia bangun pagi-pagi untuk tengok kita ni. Oi, bagus. Oh, tiba-tiba banyak pula. Saya nak habis, banyak pula masuk ni. Afriza Mansur, stay safe my bro Meng dan wife Rim. Take care guys. Apa-apa boleh share nanti video ni, nanti boleh tengok balik. Okay, kalau nak tahu macam mana cerita perjalanan Meng tadi kita dah ceritakan tentang bagaimana dia boleh sangkut sana nak buat wedding pun terpaksa orang kata buat biasa-biasa je, dan apa cabaran di lepas ni lah. Nak tengok kan. Okay, thank you Meng, thank you Rim, thank you Afriza. What you think? Thank you, bye. Assalamualaikum, bye. Okay, thank you, okay, bye. Okey tu, kita dah kongsikan bagaimana perjalanan seorang pengembara sebenarnya. Dia mengambil keputusan untuk tinggalkan kerjaya dia untuk menggembara. Last at the end dia punya macam kalau kita tengok filem tu happy ending dia lah. Happy ending, dia dapat wanita Mesir, berjumpa di Itali, dan tiba-tiba bukan nak kata bad ending ke apa. Ini dah tiba-tiba COVID datang, pandemik, tak dapatlah keluarga nak meraihkan perkahwinan tu ramai-ramai, walaupun sempatlah jalan-jalan di Mesir, di Cairo. Tapi itulah apa yang berlaku dekat Meng ni. Jadi tak dapat nak beli Malaysia, dan dia pun lepas ni ada perancangan ke Itali, dan kita tahu inilah memberikan satu impak yang besar sebenarnya kepada orang Malaysia. Kalau duduk luar negara macam mana nak balik kaya, nak makan rendang tak dapat kan. Jadi ibu pun Datin tadi pun dah masuk dalam ni kan, mama dan papa juga. Sebenarnya antara penghubung yang terdekat adalah teknologi sekarang yang boleh kita tengok, bercakap dengan saya langsung walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Itu dia selamat Hari Raya Aidilfitri. Tema tetap ada juga. Okey, terima kasih bersama saya Ashley menyaksikan kami hari ini di Facebook Peramal TV, dan akan ada ulang siar di TV nanti di Peramal TV, dan boleh share juga video ni untuk dapatkan banyak info menarik daripada Meng Mahawangsa ni tentang Mesir. Kontak dia, nak pergi ke Mesir boleh kontak dia di Facebook, Facebook ya, di IG iaitu Meng Mahawangsa, MENK Mahawangsa. Alright, kita jumpa lagi. Peace and out. Bye. Ashley. Selamat Hari Raya. Bye. Selamat Hari Raya. Falafel. Mesir. Falafel. Falafel.